Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk minggu yang ke-28. Okey, yang mana topik ni adalah bab yang terakhir untuk tingkatan 3. Okey, babnya adalah bab 10, penerokan angkasa lepas. Okey, kalau minggu lepas kita bincangkan mengenai matahari. Okey, kemudian kita bincangkan mengenai apa aktiviti matahari. Kita tengok ribut solar, okey, kita tengok berkaitan dengan apa sahaja dengan matahari. So, hari ni kita nak tengok mengenai penerokaan angkasa lepas. Alright. Baik. Yang pertamanya kita akan berbincang mengenai perkembangan dalam astronomi. Okey. Yang pertama, kita akan tengok sejarah model sistem suria. Kita tengok siapa yang mula-mula develop sistem suria ni. Kalau ikut Islam memang Al-Khawarizmi lah, tapi kita tengok kalau ikut sains ni siapa Okey, yang pertama Ptolemy, yang kedua Copernicus, yang ketiga Kepler. Okey, tengok Ptolemy. Apa Ptolemy ni? Dia hidup bila 90 hingga 168 selepas Masehi. Dia adalah ahli astronomi, astrologi, geografi Yunani. Okay, dia telah membina model geosentrik dengan bumi pada pusat dan orbit membulat. Okey. Kalau tengok model geosentrik ni, dia kata geo bermaksud bumi, sentrik bermaksud berpusat. Dia kata bumi ni lah yang duduk di tengah-tengah. Okey. Bumi berada di pusat sistem suria. Sistem suria kita ni ataupun kita punya galaksi ni, bukan galaksi lah. Sistem suria kita, bumi duduk tengah. Okey. Bumi duduk tengah dan bumi tu senyap. Yang lain yang berputar termasuk matahari dan planet lain yang mengelilingi matahari. Dia duk kata bumi ni adalah pusat bumi, pusat sistem suria. Okey, itu kata Ptolemy. Okey. Kita tengok pula heliocentric. Ni Copernicus buat. Apa Copernicus kata? Dia ada siapa Copernicus ni dan dia wujud bila? Dia hidup pada 1473 hingga tahun 1543 dia mati. Dia merupakan ahli astronomi, matematik, ekonomi dan doktor di Poland. Okey, dia membina model heliocentrik dengan matahari pada pusat dan orbit yang membulat. Okey. Apa model heliocentrik ni? Helio bermaksud matahari, sentrik maksud berpusat. Matahari berada di sistem pusat. Ni nak macam yang kita belajar sekarang lah. Di mana apa? Di mana matahari tu berpusat. Di pusat bumi, di pusat sistem. Okey, dan kita bumi ni dan mana-mana dan planet-planet lain ni berputar, beredar mengelilingi matahari pada orbit yang membulat. Orbit dia membulat, dia tidak membujur, dia membulat. Okey. Okey, semua planet pusing. Okey, itu kata Copernicus. Okey, Kepler. Kepler ni menarik sikit. Dia adalah ahli astronomi, matematik dan astrologi Jerman. Okay, dia lahir pada 1571 dan meninggal pada 1630. Dia ubah sikit konsep Copernicus tadi, yang mana heliocentric dengan matahari pada titik fokus punya pada orbit elips mengikut hukum Kepler. Hukum Kepler ni dia kata sama saja macam Copernicus tadi, heliocentric, tapi dia ubah sikit. Dia bukan lagi membulat. Dia punya orbit dia elips. Elips ni dia membujur, tapi dia ada satu tempat dia akan mendekati. Tu kata Kepler. Yang ni yang lebih kita belajar sekarang ni, kita lebih kena mengikut kaedah Kepler lah. Okey, terus setiap planet ada berapa? Neptune yang paling jauh lampau lah. Okey, Utarid, Zuhrah, Bumi, okey, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune. So dulu ada satu lagi Pluto, tapi Pluto dah dikeluarkan dah. Okey, so 8 planet ni yang berada mengelilingi matahari. So kalau kita tengok pada 1571 kita pun tak lahir lagi pada ni. Tapi Kepler ni dah kata dah, daripada boleh kaji dah mengenai matahari. Padahal tahun tu tak ada lagi pun kapal angkasa. Hebat kan? Alright. Okey, kita tengok pula perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Okey, perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas. Abad ke-11, China mencipta serbuk letupan menggunakan roket primitif dalam pertempuran.
Abad ke-11 ni China perang. Bila perang dia guna serbuk letupan. Serbuk letupan maksudnya macam belerang. Dia guna roket primitif. Maksudnya dia guna macam letup, macam meriam punya peluru. Dalam peperangan tu. Pada 1609, teleskop pertama digunakan dalam bidang astronomi oleh Galileo Galilei. Orang ni nama dia Galileo Galilei ni, dia dah bina satu teleskop pada tahun 1609. Yang mana dia boleh kaji planet dan bintang-bintang. Okey, pada 1957, satelit pertama iaitu USSR Sputnik dilancarkan keluar daripada orbit bumi. Ni nama dia USSR Sputnik, penggunaan Rusia lah, Soviet Union punya. Okey, 1961 manusia pertama berada di orbit. Nama dia Yuri Gagarin dalam USSR Vostok 1. Orang pertama sampai di orbit. Yuri Gagarin. Dia naik roket USSR Vostok 1961. Malaysia baru merdeka 4 tahun. Mereka dah pergi keluar daripada bumi dah. Okey. Dan Neil Armstrong, ni semua orang terkenal, pada 1969 manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Dan naik apa? US Apollo 11. Okey, Neil Armstrong. Okey, 1973 penerbangan pertama ke mustari guna US Pioneer 10. Okey. Dia bukannya orang pi lah, tapi dia hantar satelit US Pioneer 10 ni pi terbang ke arah mustari pada 1973. But 1981 penerbangan pertama kapal angkasa ulang-alik US Columbia. Hebat. Depa naik kapal angkasa ulang-alik daripada US ke atas. Depa guna Columbia. Columbia ni bukan nama tempat, Columbia ni nama kapal terbang. Apa jet ni? Ni. Jet ni dinaikkan sampai ke angkasa, kemudian diturun balik pun dengan menggunakan jet ni. Okey, pada tahun 1981. Saya pun tak lahir lagi. 7 tahun lepas tu baru saya lahir. Depa dah sampai ke angkasa, patah balik. Okey, patah daripada lubuk Cempedak, patah balik ke Kuah. Depa macam tu. Namanya Discovery. Columbia Discovery. Okey. Pada 1989, lagi hebat, penerbangan pertama ke Neptune, hujung sekali untuk orbit kita. Okey, untuk kita punya sistem suria, Neptune planet terakhir kan. Okey, satelit kita dah berjaya penerbangan ke Neptune dengan menggunakan satelit US Voyager 2. Okey, dan dia pancarkan ke beberapa satelit bumi. Okey, 1990 US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. 1990 dia pun melancarkan pula teleskop angkasa lepas Hubble. Okey, dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. Kan Discovery yang tadi yang macam jet tu. Okey, dia pun hantar pergi ke sana teleskop, kemudian kapal terbang tu balik lah. Jet Discovery tu balik lah. Okey. Kapal angkasa, jet kapal angkasa lah. Bentuk macam jet kan. Ni 1990. Dah ada teleskop di angkasa lepas. 1973 penerbangan pertama ke mustari guna ini kita cinta tadi kan. Tahun 2000 mikrosatelit Malaysia yang pertama, Tiongxat, dilancarkan. Ni. Satelit Malaysia sendiri. Mikrosatelit kecil je. Okey. Nama dia Tiongxat, dilancarkan. 2002 agensi angkasa negara ataupun angkasa ditubuhkan. Okey. 2011 stesen angkasa lepas, stesen angkasa antarabangsa ISS International angkasa station. Okey, telah siap dibina dengan lengkap. Ni dia sini macam seolah-olah dia macam pejabat tau. Stesen ni macam stesen kereta api, stesen tu stesen kapal terbang tau. Tahu maksudnya dia satu pejabat yang besar. Dibina di luar angkasa. Pelbagai kajian, pelbagai maklumat, pelbagai
data dikumpulkan dekat angkasa lepas ni. Okey, hebat tak? Hebat lah. Allah bagi otak manusia sampai boleh kerja di luar bumi. No? Kita nak kerja luar pada tubuh pun nyegan lagi, no? Okey. Aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. Okey, baik. Yang pertama, teleskop angkasa lepas. Nah, ni teleskop angkasa lepas. Guna untuk apa? Untuk mencerap bintang, mencerap planet, okey, mencerap bulan, okey, pada waktu malam. Kita gunakan teleskop angkasa lepas. Okey. Kemudian sextant astronomi digunakan untuk mengukur altitude bintang. Maksudnya nak ukur ketinggian bintang. Guna sextant astronomi, ni alat ni. Saya tak pernah tengok alat ni. Teleskop Galileo dah menjadi alat astronomi yang paling banyak digunakan. Teleskop dia hebat sebab dia boleh nampak planet yang jauh. Okey, dia guna alat astronomi yang paling banyak digunakan. Teleskop angkasa Hubble diletakkan dalam ruang orbit 500 km daripada permukaan bumi. So dia duduk di orbit rendah. So dia guna dia untuk apa? Untuk tangkap gambar planet-planet, meteor, okey, meteorite, taik bintang apa semua. Okey, ni kerja dia, teleskop angkasa Hubble. Teleskop angkasa Spitzer mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang sangat jauh. Ni lagi hebat dan lebih canggih. Nama dia teleskop angkasa Spitzer. Okey, dia tinggi, dia duduk lebih jauh daripada teleskop Hubble tadi. Okey, dia boleh mengesan aktiviti angkasa lepas yang sangat jauh. Ini sangat hebat. Okey, daripada selain teleskop optik, teleskop radio juga digunakan untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Okey, ini nama teleskop radio. Digunakan untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Dia boleh kaji gelombang radio yang duduk di luar ataupun berada di angkasa lepas. Ini teleskop radio. Okey, roket digunakan secara mudah dalam penerokaan angkasa lepas. Apabila bahan api dalam roket terbakar, gas yang panas dibebaskan pada kelajuan tinggi melalui bahagian bawah roket tersebut. Pembebasan gas ini menghasilkan daya menolak roket ke atas. Dia macam ni. Dalam roket ni dia ada tabung gas. Dalam tabung gas ni apabila dibakar, tabung gas ni sebagai bahan api, dia akan mengeluarkan satu jenis letupan yang mana dia agak kata gas yang panas. Tembak ke bawah, so dia akan menolak jet tu naik ke atas. Roket tu naik ke atas. Okey, gas yang keluar ke bawah ni punya dengan kelajuan tinggi, okey, dan juga dengan tekanan tinggi, dia akan tekan, dia akan tolak jet tu naik ke atas. Roket tu naik ke atas. Ini nama-nama roket digunakan untuk hantar manusia ke angkasa lepas. Mula dengan Vostok, Redstone, Atlas, Voskhod, Titan 2, Soyuz, Saturn A, 1B, Saturn V, STS. Ini kita tengok hantar ISS tadi ni. Ini nama dia Discovery. Okey, jet keseluruhan roket nama dia Columbia. Discovery ni adalah roket ulang alik. Okey, Long March, Falcon 9, SLS, Angara 5P dan Atlas. Okey, satelit pertama Sputnik dihantar ke angkasa lepas pada tahun 1957. Okey, ni satelit pertama yang dihantar ke angkasa lepas. Okey, kuar angkasa. Kuar angkasa ni apa dia? Kuar angkasa atau probe angkasa ialah kapal angkasa yang mengumpulkan maklumat dan menghantarnya kembali ke bumi. Okey, dia kerja dia apa saja kumpul maklumat di luar angkasa lepas, dia akan hantar balik ke bumi. Okey, untuk sebagai kajian. Kuar angkasa tidak mengorbit mengelilingi bumi seperti satelit, tetapi bergerak jauh di dalam dan di luar sistem suria. Jenis dia pula, dia bukanlah jenis berputar macam satelit lain. Okay, dia pergi ke dalam sistem suria, pergi kaji, jaga macam tu. Okay. Kuar angkasa membawa kamera dan peralatan penderiaan jauh serta pemancar dan menerima radio untuk tujuan berkomunikasi dengan ahli saintis di bumi. Sebab dia bukanlah stesen yang ada orang. Sebab dia akan bergerak jauh, dia akan rakam, dia akan kesan apa perubahan, kemudian dia akan hantar balik ke bumi dengan menggunakan pemancar dan penerima radio. Tujuan dia nak bagi maklumat kepada saintis yang ada di bumi.
Okey, peneriaan jauh ataupun dipanggil remote sensing. Okey, baik. Kita nak tengok pula remote sensing. Okey, ataupun peneriaan jauh. Peneriaan jauh ialah kaedah mengumpul dan merekodkan maklumat dari jarak jauh. Okey. Di Malaysia, alat peneriaan jauh yang dipasang pada tongkat satu menerima atau mengesan cahaya nampak, sinar ultraungu dan sinar inframerah yang dihasilkan oleh objek di permukaan atau di bawah permukaan bumi. Okey. Data yang dikumpulkan oleh tongkat satu kemudiannya dihantar ke dua buah stesen penerima data di Stesen Planetarium Negara Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, dan Stesen Misi Kawalan MCGS di Bangi, Selangor. Dia pasang kat satelit lah. Okay, penerimaan jauh ni. Dia akan kesan sinar cahaya nampak, sinar ultraungu dan inframerah. Okay, di mana yang dihasilkan di permukaan bumi yang kita duduk sekarang dan di bawah permukaan bumi, dan bawah sikit permukaan bumi. Dalam lah. Okay. Maklumat-maklumat ni dia akan hantar untuk banyak benda. Ramalan cuaca kan. Aktiviti-aktiviti bumi. Monsun, banyak benda yang dia pun boleh kaji. Okey. Teknologi penerimaan jauh digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan seharian seperti yang berikut. Pertamanya, pertanian. Untuk mengesan kawasan pembangunan pertanian yang bersesuaian. Geologi. Untuk mengesan lokasi seperti sumber mineral, susutan jisim dan susutan darat. Okey, yang ni bila dia dapat sekesan apa yang ada di bawah bumi, okay? Di bawah lapisan bumi, bawah tanah. So, kita duduk di atas tanah kan, permukaan bumi, bawah tanah itu dipanggil bawah permukaan bumi. Dia boleh tengok, oh, tanah kawasan mana yang elok, okay, yang mana ada haba yang cukup, air yang cukup. Okay, kalau dari sudut geologi pula, dia boleh mengesan sumber mineral, batuan yang berharga ke, sumber radioaktif ke, okay? Susutan jisim dan susutan darat. Okay? Kemudian pengurusan bencana untuk mengenal pasti pencemaran dan pembakaran hutan. Maksudnya satelit akan kesan haba yang berlebihan di kawasan tu. Okey. Pertahanan untuk mengesan pencegahan kapal, pesawat udara dan kenderaan musuh. Di sudut ketenteraan, okey, kerajaan kita boleh kaji, tengok ada tak kapal laut lain masuk, kapal terbang lain masuk ke dalam negara kita. Okey, kenderaan haram ataupun kenderaan tentera negara luar yang saja nak main kacau negara kita, dia boleh kaji, dia boleh faham, boleh tahu dah melalui penerimaan jauh. Okey, remote sensing. Okey, so boleh faham lah, tak payah mana pun untuk bab ni. So lebih pada membaca. Kalau kamu rajin baca, kamu rajin kaji sikit, rajin buka YouTube, rajin tengok apa ni channel-channel Discovery, kamu boleh jumpa benda-benda macam ni. Okey, so itu saja pembincangan kita. Tak panjang mana. Lepas siap boleh buat latihan yang saya berikan. Jumpa lagi pada kelas akan datang, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.